Baik, yang pertama sekali, Al-Qadhi Abu Suja' mengajak untuk kita memahami akan syarat-syarat wajib salat itu. Yakni, yang mudah kita faham, siapakah yang diwajibkan salat? Siapakah yang wajib atasnya salat? Kerana ada yang tak wajib baginya salat. Mana gugur kewajipan bagi dia. Yang pertama adalah orang Islam. Apabila dia orang Islam, maka dia wajib salat. Adapun orang kafir, dia sebenarnya kalau ikut hukum asalnya, ya wajib salat juga. Kerana dia mesti menyembah kepada Allah. Tapi kerana dia tidak Islam, maka tidaklah wajib baginya salat, dengan maksud dia tidak sah baginya untuk melakukan salat. Sebab itu dalam Al-Quran, ketika Allah SWT ceritakan nanti keadaan di neraka, maka di antara soalan yang ditanya kepada ahli neraka, yakni ahli neraka itu ada berbagai jenisnya. Satunya disebut neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar. Kenapa kamu berada dalam neraka Saqar ni? Apa jawapan dia? Qalu lam naku minal musallin. Kami masuk neraka Saqar ni sebab kami ni dulu tak menjadi orang yang menunaikan solat. Termasuk yang jawab tu bukan orang-orang yang tak solat lah. Termasuk orang kafir sekalipun. Tapi kalau orang itu Islam, maka wajib bagi dia solat. Itu syarat yang pertama. Yang kedua ialah dianya baligh. Iaitu apabila seseorang itu baligh, maka dia sudah mempunyai taklif. Disebut dengan mukallaf. Dibebankan dengan kewajiban syarak. Dan baligh itu ada 3 sebab. Alamatul bulugh salasa. Seorang itu dikira baligh dengan 3 keadaan. Yang pertama, apabila seseorang itu dia bermimpi keluar minta maaf mani. Walaupun itu cara para fuqaha ketika mana menentukan keluar mani seseorang itu dengan jalan mimpi. Kenapa? Kerana supaya tidak menyebut sebab yang lain. Kenapa? Nanti kalau disebut sebab yang lain, orang kalau dah tahu dia nak buat. Tapi realiti sekarang ini kena cakap, iaitu hatta seorang yang sengaja mengeluarkan mani. Seawal umur 9 tahun. Seawal umur 9 tahun. Lelaki ataupun perempuan. Oh, orang perempuan pun ada keluar mani? Ya, ada. Ya. Maka dia menjadi baligh. Tapi seawal umur 9 tahun. Tapi kalau kurang dari 9 tahun, maka dia tidak dikira baligh. Contoh ada mengatakan, adalah orang ketahu, oh ada budak ni 7 tahun dah keluar mani contohnya. Adakah dia itu sudah baligh? Belum. Kerana seawal umur seseorang itu dikira baligh dengan sebab keluar maninya adalah seawal umur 9 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk orang perempuan, iaitu keluarnya haid. Keluar haid seawal umur 9 tahun. Jadi kalau keluar darah, minta maaf, daripada farajnya. Dan darah itu keluar daripada aqsar rahim, iaitu daripada rahim yang dalam. Maka perempuan itu dikira sudah baligh
umur 9 tahun. Kalau dia keluar haid pada umur 8 tahun atau 7 tahun dan kurang daripada itu, maka darah itu disebut istihawah. Itu darah penyakit, bukan darah haid. Maka dia belum lagi dikira baligh. Seawal umur 9 tahun. Itu yang kedua. Itu khusus untuk orang perempuan. Yang ketiga adalah kalau sekiranya tak keluar mani atau tak keluar darah haid, 9 tahun tak keluar, 10 tahun tak keluar, 11 tahun tak keluar, 12 tahun tak keluar, tak kira lah. Ada orang yang mungkin awal umur 9 tahun dah keluar mani. Ada yang 10, 11, ada 12, ada 13, ada 14. Normal lah, maksudnya masing-masing punya bahagian. Ada paginya, maka tuntutan untuk solat itu menjadi sunnah muakkadah dan dilaksanakan secara berjamaah. Pada waktu tu, pada waktu lain tak adalah sunnah muakkadah. Begitu juga Aidul Adha, begitu juga dengan solat gerhana matahari. Berlaku je gerhana matahari, maka dituntut untuk dilaksanakan solat gerhana matahari dan gerhana bulan. Begitu juga kalau berlakunya kemarau, maka dituntut untuk dilakukan salat berjamaah untuk meminta hujan atau dipanggil istisqa, ya, meminta hujan. Cuma nanti akan dibahaskanlah satu persatu cara pelaksanaan dia. Macam mana laksanakan salat sunat hari raya, kerana dia ada berbeza juga, beberapa perbezaan walaupun asasnya sama semua. Contoh, solat hari raya ni dia ada takbir 7 kali di awalnya dan 5 kali di rakaat yang kedua. Tapi kalau seorang imam tu tak buat seperti itu dan dia buat takbir yang biasa saja, maka hukumnya masih sah solatnya. Imam, okey, insya-Allah sebentar lagi saya akan pimpin solat hari raya. Sebelum saya nak teruskan, saya nak ingatkan kepada para jemaah semua tentang kaifiat dari solat hari raya ini. Pertama, nanti kita akan mulakan dengan takbiratul ihram dan setelah itu saya akan angkat takbir 7 kali. Dan tuan-tuan, setelah saya takbir itu, tuan-tuan takbir dan selingkan dia dengan tasbih. Kan? Pada rakaat yang kedua nanti, setelah takbir intikal, iaitu setelah berdiri, saya akan takbir 5 kali. Dan setiap kali saya takbir, tuan-tuan pun takbir juga ikut 5 kali. Okey, tuan-tuan faham semua? Alhamdulillah. As-salatu jami'ah rahikumullah. Kan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam lupa. Dia tak baca. Dia lupa nak baca mana. Dia yang tak baca takbir. Sudah. Makmum. Sudah. Imam tadi kata begitu. Macam mana? Dah imam, makmum pula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sendiri. Betul ke? Tak betul lah. Sebab apa? Sebab imam tak takbir, kamu tak boleh takbir. Jadi nak buat macam mana imam tak boleh dah baca Fatihah ni? Teruskan. Tak perlulah subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Allahu Akbar. Apa salah takbir lagi dah baca Fatihah? Dah pergi kepada rukun. Dah tak boleh patah balik pula kepada sunnah. Ni kena tahulah, imam pun kena tahu, ada ilmunya. Makmum pun kena tahu juga. Jadi boleh berlaku kan? Jadi jangan pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Buat dosa raya. Ngumpat imam. La haula wala quwwata illa billah. Rugi. Tak apalah dia tak buat. Nak buat macam itu sunat. Dan sunat itu pula hayat, bukan sunat abad. Kan? Tapi itulah ujian kita juga sebagai makmum berhadapan dengan tu. Imam ni dia ajar kita tapi dia tak buat. Habis cerita tu, tak tahu seminggu ke. Kan? Sebab itu je cerita. Masa pergi masjid cerita tu. La haula wala quwwata, rugi kita. Sedangkan salahnya imam tu sebenarnya kecil je. Mengumpat itu dosanya besar. Tapi mengumpat tu yang best. Kan? Ini ujian. Jadi tapi kena tahu kaifiatnya. Ada beberapa kaifiat dia. Begitu juga dengan salat gerhana. Ada kaifiat dia.
Walaupun dia ada kaifiat yang berbeza, tapi dia juga boleh dibuatkan secara biasa. Seperti di antara kaifiat yang berbeza adalah dia ada 2 kali rukuk. Salat gerhana, dia boleh buat 2 kali rukuk. Tapi kalau seorang itu 1 kali rukuk, sah juga. Yang penting asasnya itu dibuat. Tapi kalau imam 2 kali rukuk, makmum kena 2 kali rukuk. Tapi kalau makmum tak 2 kali, imam tak 2 kali rukuk, tapi makmum ni dia belajar, ilmu dia tinggi. Setahu aku, kalau doa sembahyang gerhana ni 2 kali rukuk. Imam tak rukuk 2 kali, dia rukuk 2 kali. Batal solat dia. Jadi makmum kena ikut imam. Kan itu kewajipannya. Sedangkan daripada yang tambahan itu adalah sunat. Wajibnya adalah ikut kepada imam. Jadi kena tahu kaifiat tu. Dan kalau kita tak tahu, itu lagi problem. Pagi masih hari ni ada orang kata hari ni gerhana. Dan ada solat gerhana matahari ke atau bulan. Kita pun aku tak pernah solat tapi teringin lain nak pergi. Alhamdulillah, masya-Allah, bagusnya. Sekali dia pergi solat, tanpa dia ada ilmu, tiba-tiba imam rukuk 2 kali. Dia pun sudah apa imam ni sesat ni. Itu masalah. Sebab tu disebutkan kejahilan itu musuh kepada seseorang itu. Kejahilan tu musuh yang paling bahaya kepada orang tu. Jadi dia pula anggap orang tu sesat. Dia yang tak tahu. Banyak tak orang sekarang ni yang menunding jari kepada orang lain dengan sebab kejahilan dia. Orang tu betul, dia yang salah, tapi dia rasa orang tu salah. Sebab dia tak tahu. Itu hari ni punya cerita, banyak. Jadi menyalahkan orang lain dengan dia panggil dia punya alasannya adalah kerana dia tak tahu. Itu je. Sebab saya tak pernah tengok macam ni. Yang tu dia punya hujah dia. Jadi orang tu salah. Jadi ini yang perlu untuk diambil perhatian juga. Begitu juga dengan salat istisqa. Salat istisqa ni, kalau betul pelaksanaannya, disuruh dulu untuk orang yang berada di tempat itu berpuasa 3 hari. Bertaubat kepada Allah. Kemudian ketika mana nak kumpul di tanah yang lapang. Dan dibawa dengan ternakan-ternakan, lembu, kambing, bawa sekali solat. Bukan dia suruh dia solat, dia tak solat lah. Tapi bawa sekali di tempat kawasan tu. Kan? Supaya ketika mana kita berdoa kepada Allah, kata Nabi, kalau pun doa kamu mungkin tak diterima sebab mungkin maksiat ke ataupun sesuatu terhalang, mudah-mudahan embekkan kambing tadi dan juga bunyi dari haiwan yang kelaparan itu akan mengundang kasihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul sekali. Allah. Kadang-kadang manusia ni dah tak sampai lagi dah. Teruk sangat dah. Sebab tu dia katakan, kalaulah tidak kerana haiwan yang masih ataupun ternakan yang meragut rumput, maka Allah akan turunkan azab. Kalaulah tidak kerana bayi yang menyusu, Allah dah turunkan azab dah. Kalaulah tidak kerana orang tua yang masih rukuk, masih lakukan solat, maka Allah turunkan azab. Itu kita kena kasih untuk tua kita ni, Masya Allah, habaib kita, para yang datang majlis ilmu, selalu join dalam majlis yang baik, majlis zikir. Subhanallah, mereka menjadi sebab Allah tahan azab, tak turun azab kepada kita. Kita ni buat salah banyak. Macam tu. Lepas tu ada kadang-kadang ada orang yang berjasa kepada orang lain tanpa sedar. Macam orang yang pergi jamaah kat masjid tiap-tiap hari. Orang kampung semua berjasa, dia berjasa kepada orang kampung tu semua. Sebab kalau dia tak pergi jamaah tu, orang lain semua dosa. Nampak tak? Sebab tu orang yang pergi jamaah ni, dia punya jasa besar kepada orang kampung tu. Sebab kalau dia tak pergi salat jamaah, hidup kat masjid tu, orang lain semua dosa. Sebab tu dia punya pahala besar. Sebab dia bukan hanya dapat pahala 27 tu saja. Yang kata salatul jamaah tafdalu min salati fati bi 27 darajah tu. Tapi dia juga dapat pahala kerana menyelamatkan orang lain daripada dosa. Punya banyak dia punya pahala. Orang kampung tu lebih banyak pahala dia. Diselamatkan orang daripada dosa. Kan?
Jadi sebab itulah banyaknya orang yang memang dia suka bagi pahala ke orang. Dia tak pergi masjid. Macam banyak pahala sangat. Orang kita ni nak dapat pahala, biar kita yang dapat bahagian pahala tu. Pergi ke masjid. Ini kita, orang lain dapat pahala tak apa. Macam banyak pahala sangat. Ambil peluang untuk kita dapatkan daripada peluang-peluang yang diberikan tu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada panjang perbahasan. Nanti kita sambung insyaAllah yang untuk sunat yang lain insyaAllah.